Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perbicaraan 1MDB yang paling mengejutkan kita. Jolo belot pada Datuk Seri, tidak setuju kata Najib. Wow, betulkah Jolo belot pada Najib? Najib Razak menolak wawancara usahawan buruan Low Tiak Jo Jolo pada tahun 2015 yang dikatakan cuba mengheret bekas Perdana Menteri itu dalam skandal 1MDB. Najib yang juga bekas Menteri Keuangan dalam keterangan di Mahkamah Tinggi di Putrajaya memaklumkan bahawa wawancara Jolo dengan portal perniagaan Euromoney bertajuk Jolo say it and so Malaysian tycoon denies role in 1MDB his of the century cuba memburuk-burukkan dirinya. Najib disoal balas oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Mustafa P. Kun Yalam mengenai kenyataan Jolo yang menafikan dia bertanggungjawab terhadap dakwaan salah laku kewangan di 1MDB. Mustafa berkata dalam artikel Euromoney itu, Jolo menyalahkan pemegang saham 1MDB melalui Menteri Kewangan diperbadankan atau MOF, khususnya Datuk Seri Najib. Saya katakan berdasarkan keterangan ini, Jolo sebenarnya belot, kata beliau. Najib menjawab, saya tidak setuju. Saya patuh kepada takbir urus korporat. Jelas bahawa pemegang saham hanya terlibat kemudian dalam proses membuat keputusan 1MDB. Apa yang penting adalah lembaga pengarah dan pengurusan 1MDB. Tertuduh kemudian menjelaskan bahawa peranannya sebagai pemegang saham ketika itu dalam 1MDB adalah sebahagian daripada tugas rasminya. Pembuat keputusan muktamad akhirnya terletak pada lembaga pengarah diikuti oleh pengurusan. Mustafa seterusnya membaca petikan kenyataan Jolo daripada artikel itu dengan berkata, Lo meluahkan rasa kecewa terhadap serangan yang diterimanya pada tahun 2015. Timbalan Pendakwa Raya tersebut berkata, Lo menyebut, guys, it's very simple. There's board. Who's the shareholder? Mustafa menyoal, jadi saya katakan, Datuk Seri tak tahu dari mana wang yang masuk dalam akaun Datuk Seri. Tetapi Datuk Seri tahu bagaimana hendak membelanjakannya. Najib menjawab, duit itu dari Arab Saudi, duit dari Raja Abdullah. Setakat itu saja pengetahuan saya, kata Najib. Mustafa bertanya, saya katakan Jolo adalah image cermin, mirror. Image Datuk Seri dalam menjalankan urusan dalam 1MDB. Najib menjawab, tidak. Saya tidak setuju. Semalam semasa perbicaraan kes salah guna kuasa dan pengubuhan wang haram melibatkan 2.27 bilion ringgit 1MDB, Najib memberi keterangan bahawa dia pernah bersemuka dengan Jolo pada tahun 2015 mengenai gaya hidup mewah usahawan tersebut. Tertuduh mendakwa dia tidak mengetahui tentang salah laku di 1MDB dan bahawa semua penyelewengan itu sepenuhnya dirancang dan didalangi oleh Jolo dan ahli pengurusan syarikat tersebut. Najib sebelum ini memberi keterangan bahawa walaupun Jolo menunjukkan mempunyai hubungan rapat dengan pegawai di Asia Barat, bekas Perdana Menteri itu mendakwa, dia akhirnya diperdaya oleh usahawan tersebut yang didakwanya menyeleweng dana 1MDB dan kemudiannya melarikan diri. Pada 30 Oktober tahun lalu, Najib diperintahkan untuk membela diri terhadap 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan 2.27 bilion daripada 1MDB. Hakim Colin Lawrence Sikera memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Najib. Hakim memutuskan bahawa Najib perlu menjawab pertuduhan tersebut berdasarkan kekuatan keterangan daripada 50 saksi sepanjang perbicaraan pendakwaan yang berlangsung selama 6 tahun sejak 2019. Tertuduh pertama kali didakwa pada tahun 2018. Sejak keputusan prima facie itu, Najib telah memberikan keterangan untuk membela diri terhadap pertuduhan jenayah 1MDB.
tertuduh mengekalkan bahawa beliau tidak mengetahui sebarang salah laku Dewan MDB dan bahawa Jolo serta ahli perniagaan syarikat itu yang merancang penyelewengan dana tersebut. Dia juga bergantung kepada pembelaan bahawa dirinya percaya akan menerima dana derma daripada kerabat diraja Arab berdasarkan sumbangannya kepada dunia Islam. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dan sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Seperti yang kita tahu, Tun Mahathir tak akan pernah rehat untuk komplain, dan komplain. Sehingga ada pengulas politik kata, selagi Tun Mahathir masih hidup, dia akan terus komplain dan terus komplain pentadbiran negara, sehinggalah dia jadi Perdana Menteri sendiri. Kalau dia bukan Perdana Menteri, semua orang akan salah. Kalau bukan dia Perdana Menteri, semua orang buat silap. Kalau bukan dia jadi Perdana Menteri, semuanya tak boleh pakai. Hanya apabila dia jadi Perdana Menteri, barulah mungkin semuanya boleh pakai. Kadang-kadang kata netizen dan pengulas politik, Mahathir mungkin kena belajar terima kelemahan, keunikan dan perbezaan daripada orang lain. Mahathir tidak boleh hanya bergantung pada keinginan beliau semata-mata. Memang tidak boleh dinafikan Mahathir adalah negarawan yang hebat, negarawan yang ulung, yang unggul di Malaysia. Tetapi Tun Mahathir perlu ingat, zamannya sudah berlalu. Beliau perlu berehat dan tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Berikan masa kepada para pejuang baharu. Berikan masa kepada generasi yang baru untuk meneruskan kemegahan Malaysia ini. Jangan hanya berharap kepada keinginan sendiri. Kerana kalau tidak mau menyerahkan dan tidak mempercayai kepimpinan generasi baharu, sampai bilakah hanya bergantung kepada generasi yang dah tua bangka ini. Saudara-saudara sekalian, begitu juga di parlimen. Parlimen harus dipenuhi oleh wajah baru dan orang-orang muda. Bukannya semua yang berusia 70 tahun di dalam parlimen. Kalau dilihat di dalam Dewan Parlimen, rata-rata atau kebanyakannya berusia lebih daripada 50 hingga 60 tahun. Itu sebabnya amat mendukacitakan. Idea-idea orang muda kadang-kadang ditepikan. Idea-idea luar kotak kadang-kadang dilupakan. Yang hanya dilakukan ialah idea yang biasa-biasa. Itu sebabnya ada cadangkan Tun Mahathir silalah berehat. Kena takut nanti tak sempat berehat pula. Usia Tun Mahathir sudah 100 tahun. Kali ini Tun Mahathir pula mengkritik berkait dengan DEB. Mahathir kata dasar ekonomi baru tak boleh kekal selama-lamanya. Siapa yang buat DEB? Siapa yang perkenalkan DEB? Anda tahulah siapa. Bekas Perdana Menteri itu berkata, tindakan afirmatif berasaskan kaum masih diperlukan di Malaysia, tetapi akan tiba masanya dasar itu perlu dihentikan. Tindakan afirmatif untuk Bumiputra di bawah dasar ekonomi baru DEB tidak boleh kekal selama-lamanya dan satu hari nanti ia perlu dihentikan, kata bekas Perdana Menteri itu. Mahathir berkata DEB mencapai beberapa kejayaan dan jurang antara orang Melayu dan kaum lain akan menjadi lebih besar jika dasar itu tidak diperkenalkan pada tahun 1971 yang berpotensi mencetuskan ketegangan antara masyarakat. Beliau berkata tindakan afirmatif berasaskan kaum masih diperlukan di Malaysia, tetapi akan tiba masanya dasar itu perlu dihentikan. Dalam bidang perniagaan dan perusahaan dan kemajuan, ada beberapa orang Melayu yang mencapai kejayaan tetapi kebanyakannya gagal kerana budaya mereka tidak sesuai dengan pengurusan perniagaan. Tapi kita tak boleh jadikan ini DEB sebagai kekal. Satu dasar yang kekal. Satu hari nanti kita kena henti DEB ini, kata Mahathir. Tetapi kita harap orang Melayu buat respon yang baik. InsyaAllah kita akan kejar kaum-kaum lain dan tidak akan terlalu jauh berbeza pencapaian orang Melayu dengan bukan Melayu, kata beliau dalam audio siar kabarnya. DEB yang diperkenalkan ketika pentadbiran Abdul Razak Hussein pada 1971 bertujuan menangani ketidakseimbangan ekonomi antara kaum melalui program tindakan afirmatif yang mengutamakan Bumiputra. Antara dasar utamanya adalah kota berasaskan kaum dan pendidikan yang sering menjadi isu perdebatan hangat.
Pengkritik mendakwa ia mendiskriminasikan pelajar bukan Bumiputra. Pada Julai 2019, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata bahawa DEB perlu dimansuhkan kerana ia tidak mampan untuk jangka panjang dan menggesa ia digantikan dengan dasar berasaskan keperluan. Sekutu Rapat Mahathir, Daim Zainuddin turut berpendapat bahawa tindakan afirmatif sepatutnya berdasarkan keperluan dan bukan kaum bagi mengelakkan mereka yang mendapat manfaat daripada campur tangan kerajaan untuk Bumiputra terus diperkaya. Mahathir berkata perjuangannya untuk orang Melayu bukan kerana beliau bersikap perkauman. Sebaliknya bertujuan membantu komuniti itu mengejar pencapaian kaum lain. Orang yang tak bagi orang Melayu catch up dengan mereka adalah resis kerana mereka sudah dapat kekayaan dan anggap mereka sahaja berhak jadi kaya, kata Mahathir. Beliau berkata bagi memastikan keharmonian sosial negara, orang Melayu perlu berada pada tahap yang setanding dengan kaum lain kerana jurang pendapatan yang besar boleh mencetuskan rasa marah dan iri hati. Kata Mahathir, boleh menyebabkan ketidakstabilan dalam negara. Kata Mahathir lagi, salah satu inisiatif utama DEB adalah pendidikan kerana perbezaan budaya turut mempengaruhi cara sesuatu kaum menguruskan kewangan dan mencapai kedudukan sosial yang lebih baik. Menyentuh bagaimana kemiskinan dikaitkan dengan kaum, Mahathir berkata ia terletak pada nilai-nilai yang ada pada budaya yang berbeza. Di satu pihak, mereka lebih mengutamakan kejayaan semasa di dunia. Di satu pihak yang lain pula, mudah puas hati, tak payah nak susah, nak berhempas pulas, nak jadi kaya. Jadi, bagi orang yang tidak berusaha berhempas pulas nak capai kejayaan, mereka akan ketinggalan. Ada yang berpendapat kita ketepikan soal kaum, cuma bertumpu pada memperkayakan orang miskin daripada semua kaum. Saya dapati bahawa kalau dilayan dengan cara yang sama tanpa mengira kaum, budaya yang satu itu menyebabkan dia tak berjaya. Katanya lagi, Mahathir berkata sebab itulah penting untuk fokus pada pendidikan dalam kalangan kaum tertentu bagi mengejar mereka cara menguruskan kewangan dan mengendalikan perniagaan sendiri. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.